Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Brainy Pages akan membuat pembentangan tugasan kumpulan bagi subjek SCCA 1023 Teori Komunikasi yang bertajuk Teori Difusi Inovasi. Ahli kumpulan Brainy Pages terdiri daripada 6 orang, iaitu Muhammad Alif bin Azman Shah, Radin anak lanang, Nur Hafizah binti Fidaus, Jessica anak tambah, Nur Hidayah binti Fidaus dan saya sendiri Aris Mir Razali dengan nombor matrik 289293. Komunikasi pembangunan adalah bidang komunikasi yang melibatkan penggunaan media, prosedur, perancangan dan taktik komunikasi untuk penambahbaikan kehidupan dan kemanusiaan. Justru, walaupun ada teori yang menjelaskan bahawa manusia berubah secara evolusi, namun sarjana yakin bahawa proses pembelajaran sosial dan pembudayaan merupakan faktor besar dalam menjelaskan perubahan masyarakat. Teori-teori ini menjelaskan bagaimana tingkah laku masyarakat boleh dipengaruhi dan dibentuk. Media massa dilihat mempunyai kuasa untuk mempengaruhi pendapat umum dan memberi kesan kepada inisiatif pembangunan sosial. Menerusi media, pelbagai pemikiran dan teknologi baru dapat disebarkan dan seterusnya memotivasikan masyarakat ke arah perubahan serta pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan berkaitan latar belakang dan sejarah teori komunikasi. Proses menerima pakai inovasi baharu telah dikaji selama lebih 30 tahun dan salah satunya yang paling popular adalah model penerimaan diterangkan oleh Rogers di dalam bukunya iaitu Diffusion of Innovation, Sherry 1997. Banyak penyelidikan daripada pelbagai disiplin yang luas telah menggunakan model tersebut sebagai rangka kerja. Menurut Dolly 1999 dan Stewart 2000 menyebut beberapa disiplin ini seperti sains politik, kesihatan awam, komunikasi, sejarah, ekonomi, teknologi dan pendidikan, di mana ia mendefinisikan teori Rogers sebagai rangka kerja teori yang digunakan secara meluas di dalam bidang penyebaran dan penerimaan teknologi. Teori difusi inovasi Rogers adalah yang paling sesuai untuk menyiasat penggunaan teknologi di dalam penyelidikan tinggi dan persekitaran pendidikan. Malah, banyak penyelidikan penyebaran melibatkan inovasi teknologi, maka Rogers biasanya menggunakan perkataan teknologi dan inovasi sebagai sinonim. Bagi Rogers, teknologi ialah reka bentuk untuk tindakan instrumental yang mengurangkan ketidakpastian di dalam hubungan sebab akibat yang terlibat di dalam mencapai hasil yang diinginkan. Ianya terdiri daripada dua bahagian, iaitu perkakasan dan perisian. Manakala perkakasan ialah alat yang merangkumi teknologi di dalam bentuk bahan maupun objek fizikal. Perisian ialah pangkalan maklumat untuk alat. Sejak perisian mempunyai tahap pemerhatian yang rendah, kadar penerimaannya agak perlahan. Menurut Rogers lagi, penerimaan adalah memilih untuk menggunakan sepenuhnya inovasi sebagai tindakan terbaik yang mungkin, manakala penolakan memerlukan pemilihan untuk tidak menerima pakai inovasi. Menurut Rogers lagi, penyebaran ialah proses di mana inovasi disampaikan sepenuhnya dari semasa ke semasa di kalangan ahli sistem sosial melalui saluran tertentu. 4 elemen utama penyebaran inovasi ialah ciptaan, saluran komunikasi, masa dan sistem sosial seperti yang ditunjukkan di dalam penerangan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Hafizah, nombor matrik 289187 akan membentangkan konsep dan elemen teori difusi inovasi. Inovasi terkini terus hadir seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi.
Justru, teori difusi inovasi akan memberi pemahaman kepada kita tentang kepentingan komunikasi interpersonal dalam memperkenalkan idea sesuatu pendapat yang kemudiannya menjadi perkara penting bagi pengkaji kesan media. Teori ini membincangkan bagaimana idea dan teknologi baharu tersebar dalam sesuatu budaya. Teori difusi inovasi ini merupakan gabungan perkataan difusi dan inovasi, di mana difusi itu sendiri bermaksud menyebarkan atau meresap sesuatu dalam bentuk budaya, teknologi atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain, manakala inovasi sendiri bererti pembaharuan dan pengenalan sesuatu yang ditambah baik daripada yang sebelumnya. Teori ini mempunyai 4 elemen, iaitu inovasi, saluran komunikasi, masa dan sistem sosial. Jadi inovasi, Rogers menawarkan penerangan tentang inovasi, iaitu inovasi adalah idea, amalan atau projek dilihat sebagai baru oleh individu atau unit penerimaan lain. Satu inovasi merupakan dicipta lama dahulu, tapi jika individu menganggapnya sebagai baru, ia mungkin menjadi inovasi untuk mereka. Di samping itu, Rogers mendakwa terdapat kekurangan penyelidikan penyebaran mengenai kelompok teknologi. Bagi Rogers, kelompok teknologi terdiri daripada satu atau lebih unsur teknologi yang boleh dibezakan, yang dianggap sebagai saling berkait rapat. Ketidakpastian adalah halangan penting untuk menerima pakai inovasi. Akibat inovasi mungkin terhasil ketidakpastian. Akibat ialah perubahan yang berlaku dalam individu atau sistem sosial akibat dari penerimaan atau penolakan sesuatu inovasi. Untuk mengurangkan ketidakpastian menerima pakai inovasi, individu harus dimaklumkan tentang kelebihan dan kekurangannya untuk menyedarkan mereka tentang segala akibat. Lebih-lebih lagi, Rogers mendakwa bahawa akibat boleh diklasifikasikan sebagai wajar berbanding tidak diingini ataupun berfungsi atau tidak berfungsi, langsung berbanding tidak langsung, iaitu hasil atau serta-merta atau hasil daripada keputusan serta-merta, dan dijangka berbanding tidak dijangka, diiktiraf dan dimaksudkan ataupun tidak. Yang kedua ialah saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah komponen kedua penyebaran proses inovasi. Komunikasi menurut Rogers adalah suatu proses di mana individu menghasilkan dan berkongsi pengetahuan antara satu sama lain untuk mencapai pemahaman bersama. Laluan antara sumber adalah tempat komunikasi itu berlaku. Menurut Rogers, sumber ialah seseorang atau kumpulan yang mencipta mesej. Mesej dihantar dari sumber kepada penerima melalui saluran. Menurut Rogers, penyebaran ialah jenis komunikasi tertentu yang merangkumi komponen komunikasi ini. Dua orang atau unit penerima lain, satu ciptaan dan laluan komunikasi. Terdapat dua saluran komunikasi, iaitu komunikasi interpersonal dan media massa. Walaupun saluran interpersonal ini melibatkan hubungan dua hala antara dua orang atau lebih, saluran media massa termasuk media massa seperti TV, radio atau surat khabar. Penyebaran sebaliknya merangkumi interaksi komunikasi interpersonal dan merupakan aktiviti yang sangat sosial. Oleh itu, saluran interpersonal lebih berkuasa untuk mencipta atau mengubah sikap kuat yang dipegang oleh seseorang individu. Dalam saluran interpersonal, komunikasi itu mungkin mempunyai ciri homofili atau sejauh mana dua atau lebih individu yang berinteraksi adalah serupa dalam sifat-sifat tertentu seperti kepercayaan, pendidikan, sosioekonomi, status dan seumpamanya. Saluran komunikasi juga boleh dikategorikan sebagai saluran tempatan dan saluran kompolit yang berkomunikasi antara sistem sosial individu dan sumber luar. Walaupun saluran interpersonal boleh tempatan atau kosmopolit, hampir semua saluran media massa bersifat kosmopolit. Oleh kerana komunikasi ini ciri-ciri saluran media massa dan saluran kosmopolit adalah lebih penting pada pengetahuan peringkat dan saluran setempat, dan saluran interpersonal adalah lebih penting pada peringkat pujukan proses keputusan inovasi. Yang ketiga ialah masa. Menurut Rogers, aspek masa diabaikan dalam kebanyakan kajian tingkah laku. Beliau berhujah bahawa termasuk dimensi masa dalam penyelidikan resapan yang menggambarkan salah satu kekuatannya. Proses penyebaran inovasi, penerima pakai, pengkategorian dan kadar penerimaan semua termasuk dimensi masa. Aspek-aspek teori Rogers ini akan menjadi dibincangkan kemudian dengan lebih terperinci. Sistem sosial adalah yang keempat, di mana ia merupakan elemen terakhir dalam proses penyebaran. Rogers mendefinisikan sistem sosial sebagai satu set unit yang saling berkaitan yang terlibat dalam penyelesaian masalah bersama untuk mencapai matlamat.
Sejak penyebaran inovasi berlaku dalam sistem sosial, ia mempengaruhi oleh struktur sosial sistem sosial. Menurut Rogers, struktur ialah susunan bercorak unit dalam sistem. Beliau meneruskan dakwaan bahawa sifat sosial itu mempengaruhi inovasi individu itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah binti Firdaus. Nombor metrik 289174 akan menerangkan andaian dan idea teori di mana Rogers 2003 mendefinisikan kategori penerima sebagai pengkelasan ahli sistem sosial berdasarkan keinovatifan. Inovator, pengguna awal, majoriti lewat dan lagat semuanya termasuk dalam pengkategorian ini. So di mana dalam setiap kategori pengguna, individu adalah serupa dari segi inovasi mereka. Inovatif ini di mana tahap di mana individu atau unit penerimaan lain secara relatifnya lebih awal menerima pakai idea baharu berbanding ahli sistem yang lain. So bagi Bragg 2001 menyifatkan keinovatifan sebagai suatu yang agak stable, ciri yang dibina secara sosial, bergantung kepada inovasi dan menunjukkan kesediaan individu itu sendiri untuk mengubah dirinya dan amalan yang telah terbiasa. So bagi Rogers, inovasi membantu dalam memahami keinginan dan tingkah laku utama dalam proses keputusan inovasi. Oleh itu, beliau mengkategorikan penerimaan pakai berdasarkan inovasi. Selain itu, Rogers 2003 menyifatkan proses keputusan inovasi sebagai aktiviti pencarian maklumat dan pemprosesan maklumat, di mana seseorang individu yang bermotivasi untuk mengurangkan ketidakpastian tentang kelebihan dan kekurangan sesuatu inovasi. Bagi Rogers juga, proses keputusan inovasi melibatkan 5 langkah, iaitu di mana langkah yang pertama melalui langkah pengetahuan, kedua adalah pemujukan, ketiga di peringkat keputusan, dan yang keempat bahagian pelaksanaan, dan last sekali adalah bahagian pengesahan. Okey, di mana peringkat pengetahuan, di mana peringkat permulaan ini, proses membuat keputusan untuk inovasi bermula dengan tahap pengetahuan. Dalam fasa ini, seseorang belajar tentang kewujudan sesebuah inovasi dan mencari maklumat mengenai siasatan penting dalam fasa mengetahui, ialah apa, bagaimana dan mengapa. So, orang ramai berusaha untuk memahami apa itu inovasi dan bagaimana dan mengapa ia berfungsi. Dalam tempoh ini, pendidikan dan amalan teknologi harus merangkumi bukan sahaja pengalaman bagaimana, tetapi juga pengalaman tahu mengapa untuk menjana pengetahuan baharu. Walaupun seseorang mungkin memiliki semua maklumat penting, ini tidak menjamin bahawa mereka akan menerima inovasi, kerana minda seseorang juga mempengaruhi sama ada mereka menerima atau tidak inovasi tersebut. Dan yang seterusnya, peringkat pujukan, di mana peringkat pujukan ini di mana peringkat kedua ialah peringkat pujukan, di mana peringkat ini berlaku apabila individu mempunyai sikap negatif atau positif terhadap inovasi. Tetapi pembentukan sikap itu yang menggembirakan atau tidak memihak terhadap sesuatu inovasi tidak selalunya membawa secara langsung ataupun secara tidak langsung kepada penerimaan ataupun penolakan. So, individu itu membentuk sikapnya selepas tahu tentang inovasi. Jadi peringkat persuasi mengikuti peringkat pengetahuan dalam keputusan inovasi proses. Tambah pula, Rogers mengatakan bahawa sementara peringkat pengetahuan lebih berpusat pada kognitif, peringkat pujukan lebih berpusatkan efektif atau perasaan. So, oleh itu, individu terbabit lebih sensitif dengan inovasi pada peringkat pemujukan terhadap ketidakpastian tentang fungsi inovasi, dan peneguhan sosial daripada orang lain mempengaruhi pendapat dan kepercayaan individu itu tersendiri. Penilaian subjektif rakan sebaya terhadap inovasi yang mengurangkan ketidakpastian tentang inovasi hasil biasanya lebih boleh dipercayai kepada individu. Walaupun maklumat tentang inovasi baharu biasanya boleh didapati daripada pihak luar ataupun penilaian secara saintifik, individu biasanya mencarinya daripada rakan yang lebih dipercayai dan rakan sekerja yang sependapat
subjektif tentang inovasi baru adalah yang paling meyakinkan. Okey, di mana peringkat yang ketiga adalah peringkat keputusan, di mana peringkat keputusan ini dalam proses keputusan inovasi, individu memilih untuk menerima atau menolak inovasi tersebut walaupun penerimaan merujuk kepada pengguna sepenuhnya bertindak sebagai yang terbaik tersedia. Penolakan bermaksud tidak untuk menerima pakai inovasi. Jika sesuatu inovasi mempunyai asas percubaan separa, ia biasanya diterima pakai dengan lebih cepat kerana kebanyakan individu mula-mula. Peringkat yang seterusnya ialah peringkat pelaksanaan, di mana di peringkat ini sesebuah atau sesuatu inovasi diterapkan pada peringkat pelaksanaan. Inovasi bagaimanapun memperkenalkan kebaharuan yang melibatkan beberapa tahap ketidakpastian dalam penghantaran. So, di mana pada ketika itu ketidakpastian terhadap hasil inovasi mungkin boleh menjadikan isu utama. So, untuk mengurangkan jumlah kesamaran mengenai kesan, pelaksanaan boleh memerlukan sokongan teknikal dari pengubahsuaian, ejen dan lain-lain. So, di samping itu, proses membuat keputusan untuk inovasi akan berakhir kerana inovasi kehilangan sifat yang membezakannya sebagai identiti idea baru yang berbeza. So, penciptaan semula biasanya berlaku pada peringkat pelaksanaan. Jadi, ia merupakan bahagian penting dalam peringkat ini. Penciptaan semula ialah tahap di mana sesuatu inovasi itu diubah atau diubah suai oleh pengguna dalam proses penerimaannya dan pelaksanaannya. So, Rogers juga menjelaskan perbezaan antara ciptaan dan inovasi. Walaupun ciptaan ialah proses di mana idea baru ditemui atau dicipta, manakala penggunaan satu inovasi ialah proses menggunakan idea yang sedia ada. So, Rogers selanjutnya membincangkan bahawa lebih banyak penciptaan semula berlaku, maka lebih cepat sesuatu inovasi diterima pakai dan menjadi diinstitusikan. Sebagai inovasi, komputer adalah alat yang terdiri daripada banyak peluang dan aplikasi yang mungkin jadi komputer teknologi lebih terbuka kepada penciptaan semula. So, di mana di peringkat terakhir ialah peringkat pengesahan, di mana peringkat ini keputusan inovasi telah pun diambil. Tetapi semasa peringkat pengesahan, orang ramai mahukan pengesahan pilihan mereka. So, Rogers mendakwa bahawa pilihan ini mungkin dibatalkan jika seseorang itu terdedah kepada mesej yang bercanggah mengenai apa itu inovasi. Walau bagaimanapun, orang itu lebih suka mengelak daripada melakukan ini dan sebaiknya mencari bukti untuk menyokong pilihan mereka tersendiri. Akibatnya, pada peringkat pengesahan ini, sikap adalah lebih penting. Peringkat ini juga adalah apabila penerimaan atau pemecatan berikutnya berlaku bergantung kepada penerimaan inovasi dan pandangan individu itu sendiri. Hai, saya Radia Anak Kelanang, nombor metrik 289397. Saya akan membentangkan berkenaan bagaimana teori difusi inovasi boleh digunakan untuk mengendalikan masalah. Dalam era yang maju kini, kita sebagai pengguna hendaklah tahu bagaimana kemajuan teknikal baru dan lain-lain bergerak ke seluruh masyarakat dan budaya daripada pengenalan kepada umum. Oleh itu, untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa konsep dan kaedah baru diterima adalah melalui cara inovasi ini dipersembahkan kepada pelbagai kumpulan sosial dan cara kumpulan tersebut menganggapnya adalah penentu penting tentang seberapa pantas inovasi itu merebak. Adalah penting untuk menyedari bahawa tanggapan ini sering digunakan dalam pemasaran item baru semasa cuba untuk meningkatkan bahagian pemasaran. Contohnya, yang terbaru adalah kaedah ini seperti Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain, di mana ianya bermula sebagai produk yang disasarkan kepada pelajar dan golongan profesional di institusi pendidikan sahaja. Tetapi, apabila penggunaan pelajar meningkat di luar sekolah, laman media sosial itu tersebar ke masyarakat arus berdana dan merentasi sempadan. Penyebaran teori inovasi juga digunakan untuk mereka bentuk program kesihatan awam. Sekali lagi, satu set orang dipilih pengguna awal teknologi ataupun amalan baru dan menyebarkan kesedaran tentangnya kepada orang lain. Walau bagaimanapun, batasan budaya sering menghalang program tersebut daripada terus berjaya.
Sekian daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan. Saya Jessica anak tambah nombor matrik 289311. Saya akan menerangkan berkenaan penilaian dan kritikan terhadap teori. Terdapat beberapa batasan teori penyebaran inovasi. Kebanyakan bukti untuk teori ini termasuk kategori pengguna sebagai contoh. Ia tidak berasal dari kesihatan awam dan ia tidak dibangunkan untuk digunakan secara eksplisit pada penerimaan tingkah laku baharu atau inovasi kesihatan. Ia tidak memupuk pendekatan penyertaan untuk menerima pakai program kesihatan awam. Ia berfungsi lebih baik dengan menggunakan tingkah laku daripada pemberhentian atau pencegahan tingkah laku. Ia tidak mengambil kira sumber individu atau sokongan sosial untuk menerima pakai tingkah laku baru atau digelari sebagai inovasi. Pendekatan ini telah digunakan dengan berkesan dalam pelbagai industri termasuk pemasaran, perhubungan awam, kerja sosial, pertanian dan kesihatan awam. Penerimaan inisiatif kesihatan awam yang penting dan yang sering bertujuan untuk mengubah tingkah laku sistem sosial dipercepatkan melalui penggunaan teori penyebaran inovasi dalam bidang kesihatan awam. Pembangunan penyelesaian untuk menangani isu kesihatan awam, contohnya, dan promosi campur tangan sedemikian kepada individu dalam sistem sosial dengan tujuan terima pakai berdasarkan teori penyebaran inovasi. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya sekali lagi Jessica Tambah 289311. Kesimpulannya, pada paradigma penyelidikan dan amalan yang dikenali sebagai penyebaran inovasi menyediakan kumpulan konsep dan metodologi pradibuat yang boleh digunakan untuk menjelaskan sebab orang dan organisasi menerima dasar dan amalan tertentu. Seperti dalam pendidikan dan penjagaan kesihatan, pengertian penyebaran ini juga boleh digunakan untuk meningkatkan jangkauan inovasi dan mempercepatkan kadar penerimaan merentasi pelbagai industri. Teori ini juga telah digunakan dalam sosiologi luar bandar atau pelanjutan pertanian, juga dalam disiplin seperti antropologi, kesihatan awam dan sosiologi am. Berkenaan dengan sektor pertanian, ia telah digunakan secara meluas oleh perancang program pengembangan, penilaian dan penyelidikan untuk membangunkan pemahaman tentang sebab program lanjutan mengakibatkan penerimaan atau penolakan amalan baru tertentu. Ia juga memberi pemahaman umum tentang kesan program lanjutan melalui tahap penerimaan inovasi. Banyak kerajaan ekonomi membangun telah menggunakan teori penyebaran inovasi bagi membentuk rangka kerja konsep dan reka bentuk pelaksana program pembangunan luar bandar antarabangsa. Oleh itu, sekian, terima kasih. Sekian dulu pembentangan kumpulan kami, Brainy Pages. Diharap tuan-puan dapat memperolehi sedikit info berkaitan dengan teori difusi inovasi. Mohon dimaafi jika ada kekurangan dalam pembentangan kami. Segala yang baik datang daripada Allah dan yang buruk dari kekurangan kami sendiri. Saya sudahi dengan sekian, terima kasih.